bagi pihak majlis menjemput Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kursi yang hormat Tuan-tuan Guru, Menteri Besar, pemimpin DAP PAS dan Keadilan, Tuan Rumah Tan Sri Khalid dan Datuk Salahuddin yang turut menyelenggarakan majlis. Alhamdulillah, kita bersyukur dan tahniah kepada pimpinan, tahniah kepada saudara kerana mencipta sejarah besar. Dengar ucapan pemimpin-pemimpin pagi tadi, Tuan Guru Ustaz Haji Awang dan YB Lim Guan Eng, barisan pimpinan yang kita tu mewakili negeri, mewakili pemuda, mewakili ulama, mewakili wilayah. Dan petang ini kita dengar lakaran kata yang cukup jelas dari pemimpin-pemimpin besar dan utama lainnya, dan termasuklah Tuan Guru Ni Abdul Aziz dan YB Karpal Singh. Tahniah kepada mereka. Saudara telah bekerja dan memulakan suatu sejarah baru, politik baru Malaysia. Politik memantapkan cabaran utama kepada Barisan Nasional, yaitu Parti Alternatif Pakatan Rakyat. Orang bertanya, ramai yang bertanya, Pakatan Rakyat itu pakatan yang rapuh, yang belum pasti dasarnya. Hari ini kita mantapkan dasar yang jelas, dasar Pakatan Rakyat. Saya minta akan hadam betul-betul. Mana ada satu dokumen seperti ini. Saya sendiri lama dalam UMNO dan Barisan Nasional. Dulu. Dan saudara saya beritahu, dulu banding dengan apa yang ada dalam Pakatan Rakyat, Barisan Nasional tidak mampu mengemukakan pakatan begini. Mana dia dasar pendidikan mereka yang jelas, yang memantapkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa lingua franca, diterima oleh ketiga-tiga parti dengan begitu jelas. Bukan sekadar menerima, memertabatkan kedudukan bahasa Melayu. Mana ada dalam dasar pendidikan kita jelas mempertahankan bahasa ibunda, kita jelas kedudukan sekolah Cina dengan tegas. Saya Menteri Pendidikan, tidak pernah pimpinan UMNO berani berdepan dengan Melayu mengatakan mantap bahasa Melayu, pertahankan bahasa Cina, bahasa Tamil dan bahasa ibunda. Ini dia dokumen penting. Sekadar ulangi prinsip perlembagaan yang umum itu kita lakukan dulu dan kita mantapkan. Tetapi kenyataan ini bagi saya ialah kenyataan perjanjian baru dalam sejarah Malaysia, baru dengan generasi yang cukup matang. Sebab itu saya mulakan kenyataan tadi, kita ada keyakinan baru bahwa orang Melayu yang menguasai dan peta bahasa Melayu tidak merasa sedikit pun tercabar kalau ada di kalangan kita menguasai bahasa Inggris dengan baik, bahasa Cina dengan baik, bahasa Tamil dengan baik, bahasa Iban dan Kadazan dengan cukup baik. Yang takut hanyalah pemimpin-pemimpin kerdil UMNO karena bahasa Inggrisnya pun tidak baik, bahasa Cinanya pun lintang kukang, sebab itu dia tidak berani. Dari sebab itu saya minta kawan-kawan kita, termasuk rakan-rakan saya Melayu, faham betul-betul tidak ada sesiapa yang mempertikai kedudukan bahasa dan memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa yang utama. Tetapi kita harus berani dengan keyakinan baru menerima kenyataan bahwa bahasa Inggris itu cukup penting di negara kita, dan bahasa Tamil, bahasa Cina sudah kita janjikan, dan kita tidak harus khianat untuk menunaikan janji kita kepada semua orang. Ada yang menanyakan
kedudukan dengan agenda ekonomi baru yang kita kemukakan. Agenda ekonomi rakyat Malaysia dengan memacu pertumbuhan yang lebih laju, mempertahankan prinsip kesayangan, competitiveness, menghormati prinsip meritokrasi. Maka kampenya ialah orang Melayu akan ketinggalan. Melayu mana yang akan ketinggalan? Melayu yang rasuah, Melayu yang malas, Melayu yang kroni, Melayu yang mendapat kontrak tanpa kerja. Kita nak Melayu yang sanggup bekerja dan mampu bersaing dengan semua di negara kita. Tetapi dasar ini, selain menyatakan persaingan, kita tetap mempertahankan apa yang disebut oleh semua pemimpin tentang affirmative action. Melayu masih ramai yang miskin. Anak-anak kita di kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak masih lagi terbiar. Maka affirmative action bermakna orang yang terpinggir, orang yang miskin di desa dan pendalaman, di estate dan kawasan sesak Kuala Lumpur, baik namanya Melayu atau Cina atau India, Kadazan Dusun, Iban atau orang Ulu macam Baru Biak, kita pertahankan kerana itu janji kita kepada rakyat. Kita akan pertahankan jalan. Saudara-saudara, saya sengaja ulang merumuskan perkara ini walaupun sudah jelas kepada saudara. Seperti mana juga persoalan tentang kedudukan Islam. Tadi kita dengar wakil dari Sarawak bicara soal perjanjian Malaysia yang kita janji dengan mereka, terima Islam sebagai agama resmi, bukan saja di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak. Maknanya martabatkan kedudukan Islam, mengangkat penghayatannya, memastikan bahawa orang Islam memahami agama dan melaksanakan sedaya upaya mereka. Itu tanggungjawab yang kita terima, bukan maksud kita nak hakis akidah dan keimanan dan merendahkan akal budi. Tapi jangan bicara heboh, bukan main Islam, Islam hadari, Islam satu Malaysia, tetapi rasuah menjalan, merebak. Apa arti kita bicara soal Islam? Kezaliman kepada orang Islam dan bukan Islam. Apa arti orang Islam bila badan kehakiman kita rusak dan musnahkan? Islam apa yang nak kita tegakkan bila kezaliman yang ditegakkan bukan keadilan? Sebab itu jangan kita terpedaya dengan slogan. Satu Malaysia sekarang punyai 20 konsultan antarabangsa, terutama yang Yahudi, APCO, sebagai tunggaknya menasihat Perdana Menteri untuk satu Malaysia. 20 konsultan terkemuka di dunia akan beri pandangan pendidikan, badan kehakiman, media, memacu pertumbuhan, liberalisasi, privatization, semua akan ditegakkan. Dan memang kenyataan itu akan memukau. Bunyinya memukau, isinya pekung, busuk, rasuah yang sama. Sebab itu saudara harus yakin, janji kita, Islam bagi kita, seperti mana kita nyatakan dengan jelas di sini, ialah bahawa sementara rakan-rakan kita, termasuk yang bukan Islam, menerima kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, maka jaminan seperti mana yang disebut oleh Tuan Guru Aziz tadi, bukan sekadar membiarkan saja, tetapi menghormati hak penganut agama yang lain. Dan dalam pengalaman beliau pergi melihat, menziarah dan menerima Sami Hindu atau Padri Kristian untuk bincang dan muafakat angkat negara ini dan hidup kerukunan agama bersama. Sudah tahu mengapa Tuan Guru berani buat begitu? Karena dia yakin dengan pahaman Islamnya. Sudah tahu mengapa orang yang angkat kepala lembu tidak boleh buat begitu? Kerana mereka tidak faham agama mereka. Jadi jangan saudara samakan perilaku beberapa kerat kecil. Saudara, apa cara lain Barisan Nasional berdepan dengan kita, melawan kita? Nak bicara soal rasuah,
Dari yang besar PKFZ sampailah Bangkok. Nak cakap soal jenayah, dari Google sampailah Muhammad Taufik di Perlis baru-baru ini. Nak bicara badan kehakiman, nak bicara media bebas, tengok convention kita. Sudah fikir sejarah ini akan mendapat liputan dalam media punyaan UMNO Barisan Nasional? Mustahil. Kerana apa? Kalau dia lapor, lagi cepat dia kalah.